The bravest conductors steal slaves directly from the plantation right under the overseer's nose. They have the hardest jobs. Oh, Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. So I ran to the river. It was bleeding to run to the sea. It was bleeding to run to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the river. It was boiling and run to the sea. It was boiling and run to the sea. It was boiling all on that day. So I ran to the Lord. Please help me, Lord. Don't you see me praying? Don't you see me down here praying? I cry, power, 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 Master's wife branded me with the hot iron. Called me nigga like it was my name. The day I reminded him my name was Mac, he beat me senseless. If I told her I was leaving, she would have carried on so everybody would have known about it. I couldn't say goodbye. Welcome. Welcome, welcome. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aina Farha binti Haji Abu Hasan Asy'ari. Nama matri I 21105335. Dari kumpulan 2 daripada kursus hubungan etnik. Okey, saya akan membuat bedah filem daripada filem yang bertajuk Harriet. Okey, kisah Harriet ini merupakan kisah pelarian seorang budak demi kebebasan hidupnya sendiri. Okey, untuk sinopsis filem ini, filem Harriet ini adalah kisah benar yang diangkat menjadi sebuah filem biografi yang menceritakan kisah Harriet Tubman, di mana beliau merupakan seorang budak yang melarikan diri demi mendapatkan kebebasan hidup dan juga berjaya bebas daripada kesesaraannya dan juga majikannya yang melakukan dia dan juga ahli keluarganya sebagai hamba berkulit hitam. Okey, di dalam filem ini kita dapat lihat bagaimana Minty ataupun dengan nama asalnya Harriet Tubman berjaya digelar sebagai tokoh pahlawan kulit hitam. Okey, untuk masalah ataupun dilema dalam filem Harriet ini, ianya tertumpu terutamanya pada pembebasannya daripada hamba, khususnya dari ladang di mana tempat yang beliau melarikan diri. Di sini, ia menunjukkan konflik dan juga kekecewaan yang semakin memuncak antara Harriet dan bekas tuannya iaitu Joe Alwyn ketika dia kembali berkali-kali untuk menyelamatkan rakan dan juga ahli keluarganya. Okey, watak utama dalam filem ini adalah Harriet Tubman, seorang budak yang merupakan isteri daripada John dan juga anak daripada Reed. Selanjutnya ialah Leslie Odom Jr. yang dipanggil untuk memainkan karakter William Steele, iaitu seorang penulis dan juga abolionis yang menghubungkan Harriet dengan Underground Railroad. Okey, karakter penting selanjutnya adalah Gideon Broders yang merupakan majikan daripada Harriet. Okey, untuk pilihan yang ada untuk watak membuat keputusan selain daripada keputusan yang dilakukan di dalam filem ialah menghapuskan krisis orang hitam, tidak kira sama ada mereka itu orang yang berkulit hitam ataupun putih. Mereka juga perlu saling menerima dan juga menghormati hak sesama sendiri. Yang keduanya adalah pertahankan hak mereka untuk tidak terus ditindas dan juga dipandang daripada sudut negatif oleh orang putih.
Okey, nilai yang diutamakan dan nilai yang diabaikan oleh watak ketika beliau membuat keputusan ialah beliau berjiwa kental kerana beliau nekat untuk pulang ke tempat beliau dijadikan hamba untuk turut membebaskan saudara-saudaranya yang masih belum bebas. Walaupun perjalanannya itu untuk pulang mempunyai banyak rintangan dan juga sangatlah berisiko. Yang keduanya ialah yakin diri. Minty sangatlah percaya diri bahawa beliau dapat membebaskan saudaranya walaupun orang sekelilingnya memberitahu bahawa dia tidak akan berjaya untuk berjuang membebaskan saudaranya daripada majikan lamanya. Yang ketiganya ialah menghiraukan mulut-mulut orang yang memberi kata-kata negatif yang boleh membuatkan beliau putus semangat daripada perjuangannya itu. Dan yang terakhir, tidak takut akan bosnya yang sudah memberi amaran jika dia pulang ke tempat asalnya semula, dia tidak akan selamat dan akan dibunuh. Malah perkara tersebut lagi membuatkan beliau bertambah semangat untuk pulang ke tempat asalnya untuk membebaskan keluarganya. Okey, untuk isu yang ada dalam filem Harriet ini dengan teori yang telah dipelajari ialah yang pertamanya, isu yang dapat kita ambil dalam filem ini adalah bagaimana mereka yang berkulit hitam ditindas dengan mereka yang berkulit putih. Dari segi pentafsiran sosialnya, dapat kita definisikan iaitu ras atas ciri-ciri fizikal. Kumpulan ras adalah kelompok manusia yang mempunyai persamaan daripada segi sifat-sifat fizikal seperti warna kulit, bentuk kepala, hidung, telinga, mata dan juga bibir. Dalam kebanyakan ciri, warna kulit adalah yang paling jelas dan sering digunakan untuk membezakan kumpulan manusia. Negara yang terlihat ketara mengamalkan adat ini adalah negara Amerika Syarikat, di mana penduduknya dibahagikan kepada orang kulit putih, kulit hitam dan juga sebagainya. Okey, yang terakhirnya untuk pendapat sama ada jalan cerita itu sesuai sebegitu ataupun tidak. Bagi pendapat saya bersetuju jika jalan ceritanya sebegitu, kerana jika kita menonton filem Harriet ini, kita dapat lihat bahawa filem ini dapat mencapai tahap objektif kajian. Bukan sahaja filem ini memberi mesej yang positif, bahkan ianya juga turut menceritakan mengenai penindasan kaum berkulit hitam di Amerika Syarikat yang mungkin ada setengah orang tidak mengetahui tentangnya. Okey, seperti yang kita semua tahu, tiada sebarang perubahan yang berlaku di Amerika Syarikat sejak awal abad ke-20 lagi berhubung dengan perjuangan untuk mendapatkan hak-hak asasi manusia yang adil. Saya juga berharap agar filem bersejarah seperti ini dapat diperbanyakkan lagi untuk dijadikan tontonan supaya kita sebagai anak muda dapat membuka mata dan juga tahu apa yang terjadi di zaman nenek moyang kita. Okey, itu sahaja review ringkas saya berdasarkan filem yang saya tonton, iaitu filem Harriet ini. Saya harap anda semua faham dan juga dapat mengambil sedikit iktibar daripada filem Harriet ini. Sekian, terima kasih.